Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini bagi membincangkan tajuk berkenaan dengan pengetahuan yang pertama turun dan yang terakhir turun. Baiklah, para penonton yang dikasihi Allah sekalian, ayat pertama turun berkaitan minuman dapat kita lihat dalam dalil pengharaman arak secara berperingkat, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, yang bermaksud mereka telah bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai khamar, yakni sesuatu yang memabukkan ataupun arak, dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan ada beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Selepas itu, turun surah An-Nisa ayat 43. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu sedar akan apa yang kamu katakan. Selepas itu, turun surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayat 90, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum arak, berjudi, berkorban untuk berhala dan menilik nasib menggunakan anak panah adalah dari perbuatan keji dan termasuk dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu berjaya. Seterusnya ayat 91, Allah berfirman, Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Yang bermaksud, sesungguhnya syaitan itu bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui meminum arak dan berjudi, dan menghalang kamu dari mengingati Allah dan melaksanakan salat. Maka tidakkah kamu mahu berhenti dari perbuatan ini? Baiklah, para penonton yang dikasihi Allah sekalian, secara ringkasnya, marilah kita lihat peringkat-peringkat pengharaman arak sebelum diharamkan terus. Pertamanya, Allah sebut arak ini ada dosa yang besar padanya dan ada juga beberapa manfaat untuk manusia. Maka ada sahabat yang tinggalkan minum arak dan ada yang masih teruskan. Kemudian, datang lagi ayat seterusnya, iaitu Allah haramkan ketika ingin dirikan solat sahaja. Maka para sahabat tidak minum jika ingin dirikan solat. Kemudian turun pula ayat seterusnya yang mengharamkan terus arak secara mutlak kerana telah berlaku beberapa peristiwa. Saya kongsikan peristiwa yang mana satu ketika Sayyidina Itban bin Malik menyediakan makanan dan menjemput para lelaki dari kalangan umat Islam datang bertamu. Antara mereka itu ada sahabat bernama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia telah memanggang kepala unta, maka mereka pun makan beramai-ramai dan meminum arak sehinggalah mabuk. Kejadian itu menyebabkan mereka berasa sungguh seronok dan mereka pun menyanyi dan mendendangkan syair. Ada setengah daripada mereka bersyair memuji kaum mereka sendiri dan mencela kaum lain, iaitu kaum Ansar. Oleh kerana dicela, maka seorang lelaki dari kaum Ansar
mengambil tulang rahang unta dan terus memukul kepala Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka sedihlah Sa'ad bin Abi Waqqas diperlakukan begitu. Dia pun berjumpa dengan Sayyidina Nabi Muhammad SAW dan mengadu kepada Nabi tentang perbuatan lelaki dari kaum Ansar itu. Maka turunlah ayat tadi, iaitu surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Wallahu a'lam bishawab. Itulah perkongsian kita pada hari ini. Moga-moga bermanfaat untuk para penonton sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.